Hai, saya Agnes Hai, saya Lia. dan kita berjumpa lagi minggu ini dalam Nes and Lia Podcast. Betul tuh. Baiklah, tanpa membuang masa, hari ini kita akan mengupas dan membincangkan tentang topik yang bertemakan kualiti pendidikan. Topik ini adalah lebih menjurus menuju kepada adik-adik kita, iaitu remaja pada masa kini, terutamanya pelajar di Sarawak. Ya, jadi tajuk besar kita pada kali ini adalah tentang kepentingan pendidikan di usia muda. Betul tu. Dan ianya selaras dengan satu isu yang berlaku sebelum ni, iaitu beberapa orang berpendapat walaupun tidak lulus SPM, kita masih boleh berjaya di masa hadapan. Ya, memang ada orang mendapat nasib seperti itu. Boleh dikatakan itu adalah rezeki individu tersebut melalui usaha atau apa-apa pekerjaan yang individu itu lakukan. Namun, pada pendapat saya, elakkan daripada berfikiran seperti itu kerana ianya akan membuat orang ramai menganggap pendidikan itu tidak penting. Sebab kalau dilihat remaja sekarang kurang mementingkan pendidikan. Boleh dilihat di dalam media sosial sejak kebelakangan ini ada guru yang menyebarkan tentang hasil kerja pelajar. Ianya boleh dianggap kurang sopan dengan melihat jawapan yang diberikan oleh pelajar tersebut. Masakan tidak kalau hari-hari boleh bermain dengan gadget, kenapa tidak boleh pegang buku? Sebagai seorang pelajar, sangat penting untuk bersikap matang. Pelajar-pelajar di pedalaman Sarawak khasnya kadang-kadang sukar untuk mendapat capaian internet. Namun, jika ada keinginan untuk belajar, tidak mustahil tidak percaya. Sebab semuanya bermula daripada keinginan. Saya setuju. Kalau ramai pihak berfikiran seperti itu, tidak mustahil orang ramai akan memandang remeh pendidikan tanpa tahu pentingnya sebuah pendidikan dalam kalangan masyarakat kita. Oleh sebab itu, dalam isu ini, kita akan mengetengahkan kepentingan pendidikan di usia muda dalam kalangan remaja di Sarawak. Ya, jadi yang pertama, pentingnya pendidikan di usia muda adalah dapat melahirkan seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, orang ramai akan memandang tinggi terhadap kita. Hal ini sudah pastinya menyebabkan kita mudah ditawarkan pekerjaan yang bersesuaian dengan tahap pendidikan seseorang. Dengan ini, sudah pasti seseorang itu akan mendapat pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan serta setanding dengan taraf pendidikan mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu individu tersebut menyara kehidupan harian mereka dan mengubah cara hidup menjadi lebih senang berbanding sebelum ini. Hal ini sepatutnya dipandang serius oleh para remaja yang semakin menginjak ke alam dewasa kerana siapa yang tidak mahu menginginkan kehidupan yang selesa pada masa hadapan. Betul tu. Melalui pendidikan juga, remaja dapat membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunia yang semakin mencabar serta memahami diri sendiri. Sesetengah remaja juga bersikap tertutup dan hal ini menyukarkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, sesetengah penduduk di kawasan pedalaman di Sarawak yang masih bersikap tertutup dengan orang luar kerana mereka berasa malu untuk mengekspresikan diri mereka di halayak ramai. Oleh itu, pendidikan inilah yang akan membantu mereka untuk memberanikan diri untuk tampil ke hadapan serta menunjukkan bahawa pendidikan merupakan tunjang utama mereka untuk menjadi yakin pada diri sendiri. Dengan ini, keberanian yang dimiliki oleh seseorang akan membuktikan kemampuan individu tersebut untuk memimpin para remaja yang lain untuk menjadi berani seperti dia. Bukan itu sahaja, melalui pendidikan juga, seseorang dapat membentuk hubungan sosial yang stabil. Sangat setuju dengan pernyataan Lia itu tadi. Selain itu, pendidikan merupakan kunci utama kehidupan.
Ianya seperti semasa kita melakukan aktiviti pelaburan, iaitu pelaburan dalam pendidikan semenjak usia muda ketika berada di tadika sehingga ke peringkat pendidikan yang tertinggi. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang luas, pendidikan ini mampu memperbaiki dan meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Di sini, seseorang individu akan berupaya dalam memperbaiki kualiti hidup selaras dengan faktor sosial serta ekonomi yang bergantung dengan pendidikan yang diterima oleh individu tersebut. Apabila seseorang remaja itu lemah dalam pendidikan, keadaan tersebut mungkin mendorong seseorang remaja hidup dalam serba kekurangan. Jika tidak ada kemahiran dalam kehidupan, bagaimana mahu hidup dengan stabil? Ya, betul tu. Tegasnya di sini bahawa wujudnya pendidikan dalam diri seseorang mampu membuat mereka menjadi lebih peka terhadap ilmu yang semakin berkembang dan sedaya upaya mempraktikkan segala jenis kemahiran selaras dengan keadaan persekitaran. Memiliki sebuah kemahiran yang betul sangatlah penting supaya tidak janggal dengan persekitaran ataupun keadaan sekeliling. Oleh itu, sangatlah penting untuk seseorang dilatih pada waktu usia yang muda untuk mempunyai sikap ingin belajar, mengetahui tujuan belajar, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahawa pendidikan sangat memainkan peranan penting untuk mencapai hidup yang berkualiti kerana pendidikan merupakan antara petunjuk yang terpenting dalam mencapai kualiti kehidupan yang baik dan sejahtera. Betul. Jadi rasanya kita sudah berada di penghujung rancangan. Saya dan Agnes memohon maaf jika ada tersilap tutur kata. Benda yang baik kita ambil dan tanam di fikiran untuk kegunaan masa hadapan. Bagi benda yang kurang pula, kita perbaiki untuk kebaikan masing-masing. Betul tu. Terima kasih kepada yang sudi mendengar hujahan kami hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang dengan topik yang baru. Bye!